Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Husin, bernombor kad matrik KID 180504113. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tafsir. Apa itu tafsir? Definisi tafsir pada dari segi bahasa ialah menjelaskan, menyingkap dan menampakkan sesuatu yang abstrak. Definisi dari segi istilah pula ialah dia berbeza pendapat ulama. Menurut definisi Al-Zarkashi, tafsir ini suatu ilmu yang berguna untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjelaskan makna serta mengungkap hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al-Quran. Menurut Abu Hayyan pula, tafsir ialah membicarakan tentang bagaimana hendak menuturkan perkataan-perkataan dalam Al-Quran, iaitu dari segi tajwid dan memberikan makna menurut keadaan-keadaan yang tertentu. Keterangan tafsir ini mengenai maksud ayat Al-Quran atau hadis ataupun penjelasan yang lebih mendalam terhadap sesuatu itu. Dan ia juga menafsirkan tentang ayat Al-Quran itu dan menguraikan serta menjelaskan apa itu dengan lebih mendalam. Seterusnya ialah bahagian-bahagian tafsir. Terdapat 3 bahagian tafsir yang saya cari ada 3, iaitu tafsir bil maksur ataupun tafsir bil riwayah atau dikenali tafsir bin nakli. Yang kedua, tafsir bil ra'i ataupun tafsir bil dirayah ataupun tafsir bil akli. Yang ketiga, tafsir sufi atau dikenali sebagai tafsir syari. Tafsir al-maksur ini daripada sumber Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir ini juga daripada Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat ijtihad dan para sahabat. Dan tafsir ini juga sumber daripada Al-Quran dengan para tabi'in. Syarat untuk mengetahui tafsir al-maksur ini ialah mengetahui sunat yang berkaitan tafsir, mengambil pendapat yang disepakati sahaja, tidak bersandar pada syarat istilahiyat dan berpengetahuan dalam asbab an-nuzul dan ilmu nasab. Seterusnya, kedudukan tafsir bil maksur ini ialah tidak dapat diragui kebenarannya kerana mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Seterusnya, tafsir bil ar-ra'i. Sumber ini daripada Al-Quran, hadis dan tafsir para sahabat dan tabi'in. Syarat tafsir bil ra'i ini ialah pentafsir mestilah seorang yang menjauhi pengaruh hawa nafsu dan ketika mentafsir Al-Quran ini. Dan pentafsir mestilah seorang yang memiliki sifat mulia dan adab seorang pentafsir. Kedudukan tafsir bil ra'i ini ialah mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat ijtihad mereka. Melalui kaedah ijtihad, mereka tidak bermakna menolak sumber sahih. Seterusnya, tafsir sufi ataupun tafsir syari. Sumber ini dikatakan daripada sumber hawa nafsu dan tidak boleh diguna selama-lamanya. Syarat tafsir syari ini ialah tidak bertentangan dengan makna, mempunyai makna tersendiri dan pada lafaz yang ditafsirkan, di lafaz yang ditafsirkan terdapat makna syari tersebut. Seterusnya, kedudukan tafsir syari ini ialah merupakan ilustrasi dan tafsir hawa nafsu semata-mata. Seterusnya ialah contoh tafsir At-Tabari. Yang pertama ialah tafsir At-Tabari. Nama penuh tafsir At-Tabari inilah Abu Ja'far Muhammad Ja'far bin At-Tabari. Ia dilahirkan di Amal Tabaristan pada tahun 224 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 310 Hijrah di Baghdad. Beliau mula merantau dan menuntut ilmu ketika sejak berusia 12 tahun dan beliau merantau ke banyak tempat iaitu Mesir, Syria, Iraq dan kemudiannya menetap di Baghdad. Beliau adalah di antara imam-imam yang terkenal di Baghdad. Beliau merupakan seorang ilmu sejarawan dan pemuka dalam ilmu qiraat, bahasa serta imam mujtahid. Di mana sebelumnya beliau adalah imam mazhab Imam Syafi'i.
At-Tabari ni memaparkan kesemua riwayat berkenaan dengan ayat yang dah ditafsirkan dan kemudian membahaskan riwayat-riwayat tersebut dengan membandingkan di antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya beliau membuat satu tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karangan At-Tabari, iaitu mempunyai 30 jilid. Beliau memiliki pendapat yang tepat dari segi bahasa Arab serta mengemukakan nas secara sempurna dan sanad yang lengkap. At-Tabari juga menguraikan sanad yang jelas dan mengumpul segala yang tidak dapat dikumpul oleh penulis lain. Seterusnya ialah Tafsir Ibnu Katsir. Nama lengkap Tafsir Ibnu Katsir ialah Ibnu Katsir Imad Al-Din Ismail bin Amir bin Katsir Al-Basri Al-Damshi. Beliau dilahirkan pada tahun 700 Hijrah di Basrah, selatan Damsyik. Dibesarkan dalam keadaan anak yatim dan dikurniakan hafalan yang sangat istimewa kepada baginda. Semenjak kecil lagi beliau ke Damsyik ketika berusia 7 tahun dan berguru dengan ulama-ulama terkenal pada masa itu. Beliau mempelajari ilmu hadis, fiqh dan menghasilkan karya dalam bidang tersebut. Menulis sebuah karya besar mengenai hukum hakam, sesuatu yang tidak sempat diselesaikan oleh orang lain. Beliau juga banyak berusaha bersama Al-Hafiz Al-Mizzi dan berkahwin dengan anak ulama ternama tersebut. Beliau meninggal dunia pada tahun 774 Hijrah dan dikebumikan di Maqabah As-Sufiyah di sisi gurunya Ibnu Taymiyah, yang menyediakan beliau hilang penglihatan ketika di hujung usia beliau. Tafsir Al-Quran Al-Azim adalah karya yang dihasilkan oleh Tafsir Ibnu Katsir ini. Dalam kitab ini banyak tersebar di kalangan masyarakat dan kerap diulang cetak kerana banyak orang yang membelinya. Beliau sangat menjaga keaslian sebagai karya tafsir bil maksur ini, iaitu dikekalkan gaya bahasa dan ungkapan yang menarik dalam kitab tersebut. Metodologinya yang sangat kemas, keistimewaan Ibnu Katsir ini dan tafsirnya sering mengingatkan pembaca dan pengkaji ilmu tafsir menjadi seorang yang baik. Seterusnya ialah Tafsir As-Suyuti. Nama penuh beliau ialah Jalal Al-Din Abu Al-Fadl Abdul Ar-Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada Rejab 849 Hijrah. Bapanya meninggal dunia ketika beliau berusia 5 tahun. Beliau dijaga oleh Al-Kamal Ibnu Hammam dan berguru dengan ramai ulama yang terkenal pada masa itu. Beliau banyak menghasilkan karya, iaitu lebih daripada 500 buah. Beliau telah menjelaskan sendiri mengenai tafsirnya itu dan mengapa ia dihasilkan dengan lebih mendalam di dalam kitab tersebut. Beliau telah membuat kitab tafsir bersanad kepada Nabi dan dimuat naik dalamnya lebih daripada 10,000 hadis dan terdapat 4 jilid di dalam tafsir tersebut. Dan tafsir tersebut dinamakan Tarjunam Al-Quran. Beliau banyak mengumpulkan pandangan mereka yang sebelumnya khusus dari kalangan salaf tanpa sebarang ulasan, pindaan dan analisis untuk membuat tafsir ini. Kitab ini diterbitkan dalam 6 jilid dan tersebar di kalangan ilmuwan yang terkenal. Dan ramai yang membaca dan menjadikan ia sebagai pedoman untuk menyampaikan sesuatu kepada yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Zainal Abidin. Saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan takwil. Definisi takwil dalam segi bahasa adalah menerangkan dan mentafsirkan, manakala dari sudut istilah dia pula sesuatu perkataan yang diucapkan sendiri sama ada ucapan itu dalam bentuk permintaan atau perkhabaran. Takwil terbahagi kepada dua, iaitu takwil amar dan juga takwil ikhtibar. Takwil amar yang bermaksud sekiranya
perkara itu dalam bentuk permintaan seperti suruhan amar supaya membuat sesuatu, maka perbuatan yang disuruh itulah yang dinamakan takwil bagi suruhan tersebut. Sebagai contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbawa maksud Rasulullah membaca di dalam rukuknya dan sujudnya, iaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Bagi dia mentakwilkan Al-Quran yang bermaksudnya daripada firman Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Di dalam hadis ini, Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bertasbih, maka ia dinamakan sebagai amar atau perintah, manakala ucapan Rasulullah iaitu subhanaka merupakan takwil bagi amar. Takwil ikhbar yang membawa maksud sekiranya perkataan itu dalam bentuk perkabaran mengenai sesuatu, maka perkara yang dikhabarkan itulah yang dinamakan takwil bagi perkabaran tersebut. Sebagai contoh dalam surah Al-A'raf ayat 52 sehingga 53, Allah telah menceritakan bahawa Dia telah menjelaskan kitab dan mereka telah menunggu-nunggu kecuali takwilnya, iaitu datang apa yang diberitakan oleh Al-Quran akan terjadi, seperti hari kiamat, tanda-tandanya serta segala apa yang ada di akhirat dan lain-lain. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila binti Hud, KID 180514116 akan membentangkan slide seterusnya, iaitu yang tajuknya adalah Amsal Al-Quran. Pengertian Amsal Al-Quran dari segi bahasa adalah bentuk jamak dari maksal, mith dan maksil yang sama dengan syabah, syib dan syabih yang sering diartikan dengan perumpamaan. Manakala dari segi istilah, menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa, baik berupa tashbih ataupun perkataan bebas. Jenis-jenis Amsal Al-Quran ada 3, iaitu Amsal Al-Musarahah, Amsal Al-Mursalah, yang ketiga Amsal Al-Kaminah. Yang pertama, Amsal Al-Musarahah. Amsal Al-Musarahah ini dia dikenali juga dengan Amsal Al-Qiyasah, iaitu perbandingan. Iaitu dia sama macam bentuk perumpamaan yang di dalamnya disertai dengan kata perbandingan secara terang dan jelas atau yang berdiri pada tempatnya. Contohnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 35 yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, kitab suci Al-Quran adalah sebagai sebuah miskat yang berisi sebuah lampu. Amsal atau perumpamaan yang terkandung dalam ayat tadi disebut sebagai Amsal Al-Musarahah, di mana kata perbandingannya disebutkan dengan jelas. Jenis perumpamaan ini banyak dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, seterusnya ialah Amsal Al-Mursalah. Amsal Al-Mursalah adalah sejumlah kalimat yang dikemukakan dengan tanpa penjelasan tasrih, iaitu kata perbandingan, lafaz al-tashbih. Akan tetapi, di dalamnya menunjukkan permisalan yang mengandungi pelajaran, ibrah dan ikna. Iaitu ikna tu menimbulkan rasa puas. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 92. Maksudnya, kamu tidak sesekali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dalam ayat tadi tidak disebutkan kata perbanding, tetapi kalimat tersebut mengandungi satu perumpamaan atau perbandingan, iaitu orang yang mencapai hakikat kebajikan itu diukur dengan perbuatannya dalam mendermakan sesuatu yang dia cintai,
Kalau ia belum mampu berbuat demikian, maka maknanya ia belum mencapai hakikat kebaktian yang sempurna. Lepas tu seterusnya adalah Amsal Al-Kaminah. Amsal Al-Kaminah ni dia perumpamaan yang tidak diungkapkan untuk menjelaskan suatu keadaan yang khusus atau sifat tertentu. Tidak pula untuk meringkaskan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu zaman. Dengan tanpa disebutkan dengan jelas lafal tamthilnya, iaitu perbandingan, sama ada dari dekat ataupun dari jauh. Akan tetapi kandungannya menunjukkan kepada makna yang menyerupai perumpamaan Arab yang sudah terkenal. Jenis perumpamaan seperti ini juga banyak dijumpai dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 68. Maksudnya ialah mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Lepas Nabi Musa AS menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan umurnya. Di antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya. Demikian juga firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, dan juga mereka yang diredai Allah SWT itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil, kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara boros dan bakhil tu. Kedua-dua ayat tadi adalah di antara ayat yang digolongkan kepada jenis Amsal Al-Kaminah, iaitu ungkapan yang tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamthilnya, iaitu perumpamaan. Tetapi dari maknanya dapat difahami bahawa ia merujuk kepada sesuatu perumpamaan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurul Izzah binti Zakaria, KID 180404121. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk Aqsamul Quran. Apa itu Aqsamul Quran? Aqsamul Quran ialah sumpah di dalam Al-Quran. Dari segi bahasa, menurut Ibnu Qayyim, Allah bersumpah dengan dirinya yang disifatkan dengan satu sifat zatnya. Selain itu, Allah juga bersumpah dengan sumpahan makhluknya sebagai satu bukti Allah itu Maha Agung. Perkataan Aqsam setelah dijamakkan menjadi Qasam. Ialah merupakan perkataan yang sinonim dengan Al-Hif dan Al-Yamin. Dikaitkan Al-Yamin kerana dahulunya bangsa Arab ketika hendak bersumpah, mereka akan bersama rakannya untuk bersumpah dengan memegang tangan kanannya. Jadi ketika dia nak bersumpah tu, dia macam nak meyakinkan keadaan lagi, dia akan pegang tangan kanan kawannya untuk bersumpah. Ada yang berpendapat bahawa terdapat perbezaan antara Qasam dan Hif. Di dalam Al-Quran, Hif disebut sebanyak 13 kali, sedangkan Qasam disebutkan sebanyak 24 kali. Jadi perkataan Qasam lebih sering disebut oleh Allah SWT di dalam Quran sebanyak 24 kali dibandingkan dengan Al-Hif sebanyak 13 kali. Menurut Muhammad Quraish Shihab, dalam sudut perbahasan, penggunaan Qasam Yamin dan Hif sama sahaja, iaitu sumpah. Contoh ayat sebagai bukti, huruf waw atau ba ataupun ta. Jadi dalam Qasam ni ada 3 huruf iaitu waw, ba dengan ta. Waw contohnya Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, demi waktu matahari. Yang kedua ba, contoh seperti la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat. Jadi aku bersumpah, demi itu membawa kepada sumpahan. Huruf ta seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim, talillah, dalam surah Al-Nahl ayat 56 ada sebut perkataan talillah ta di hadapan tu.
bahawa kepada sumpah. Okey. Ini adalah contoh sumpah di dalam Quran. Bahagian qasam. Ada 2, zahir, lagi satu mudmar. Zahir ni jelas. Contohnya, sumpahan yang di dalam disebutkan fi'il qasam dan muqsam bihnya, atau qasam yang tidak disebutkan fi'il qasamnya tapi diganti dengan huruf ba, waw dan ta. Sebagai contohnya, nampak huruf ba, waw atau ta. Contohnya, la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi contoh kat sini ba. Aku bersumpah demi hari kiamat. Jadi perkataan ba. Kalau maksudnya ba, kita nampak ba bermaksud sumpah, demi hari kiamat. Kirinya bahagian qasam yang zahir nampaklah yang dia bersumpah. Yang kedua ialah mudmar, iaitu sumpah yang dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasamnya dan tidak pula muqsam bih, tapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk pada jawab qasam, seperti yang terdapat dalam surah mudmar, iaitu sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk pada jawab qasam, seperti yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 186 yang bermaksud kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Jadi kat sini kita tak nampak kan, Al-Imran ayat 186 ni kita tak nampak pun yang waw, ba atau ta, dan kita tak nampak jelas. Mudmar kita tak nampak sangat jelasnya, tapi dia ayat tu menunjukkan sumpah. Kesimpulannya, Al-Aqsam ni adalah untuk menunjukkan sumpah di dalam Quran untuk menghilangkan syubhat dan memperakui hukum. Jadi bila kita mengikut aqsam ni, kita dapat menegaskan sesuatu hukum dalam Quran, mana kita nak ambil untuk menegaskan sesuatu dan menghilangkan sebarang keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.